rasa damai. Semoga kau damai sejahtera untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan kita kembali bersama setiap Rabu pada minggu keempat setiap bulan bersama menerusi rancangan Wanita dalam Islam ataupun ringkasnya WDI. Dan untuk episod bulan Jun ini istimewa sangat-sangat kerana kita dapat bersama seorang yang penting, yang sibuk sangat orangnya, tapi Alhamdulillah dapat juga sudi meluangkan masa bersama kita. Kita bersama di video Skype kita saat ini. Kita ada Yang Arif Puan Dini Syusyada Samsudin, merupakan seorang hakim syar'i wanita. Dua orang di Malaysia ni, dua orang dia ni salah seorang yang saya berjaya dapatkan. Assalamualaikum Yang Arif Puan Dini. Saya terima kasih bersama dengan kami di Radio IKIM, Yang Arif. Sama-sama. Saya. Baik, Alhamdulillah kita dapat bersama untuk bulan Jun bersama dengan Yang Arif Puan ini untuk kita bincangkan tentang satu tajuk yang menarik sebenarnya, iaitu Mahkamah Syariah Mengharmonikan Kehidupan. Dan sukalah di awal ni saya nak berikan sedikit gambaran tentang Yang Arif ni kepada para pendengar kita dan juga para penonton IKIM FM saat ini. Untuk makluman anda ya, para pendengar, terdahulu saya nak ucap terima kasih dan tahniah kepada Yang Arif Puan ini kerana pernah dipilih oleh Badan Penyiaran Britain iaitu BBC antara 13 wanita berinspirasi dari Asia pada 2018. Tahniah Yang Arif. Terima kasih. Saya, dan pemilihan tersebut adalah berdasarkan sumbangan dan juga semangat Yang Arif Puan ini untuk melindungi wanita Islam di mahkamah. Jadi kita harus berbangga sebenarnya kerana kita mempunyai seorang hakim syar'i wanita seperti Yang Arif Puan ini. Baik, seperti yang saya sebut tadi di Malaysia setakat ni telah ada dua orang yang dilantik sebagai hakim syar'i dan salah seorangnya ialah Yang Arif Puan ini sendiri. Dan tahniah sekali lagi. Dan sebelum ini kebanyakan hakim syar'i adalah lelaki kan Yang Arif kan? Ya, betul. Saya. Jadi soalan yang saya nak sangat tahu jawapannya ni, apa rasanya Yang Arif Puan ini apabila dilantik menjadi hakim syar'i ni? Okey, pemulanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rahani. Dan terima kasih juga pada Radio IKIM kerana sudi menjemput saya dalam slot Wanita dalam Islam ni. Saya rasa amat dihargai. Terima kasih banyak. Sama. Bila saya menerima surat pelantikan sebagai seorang hakim Mahkamah Tinggi Syariah ni, saya rasa takut, berdebar, gentar, bimbang. Semua rasa tu ada dalam diri saya. Saya tak tahu macam mana saya nak menghadapi, menjalani kehidupan saya selepas menjadi seorang hakim Mahkamah Tinggi, sebab tidak pernah ada lagi seorang wanita menjadi hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Malaysia masa waktu tu. Dalam masa 2 minggu saya agak kemurungan sikit lah dalam masa 2 minggu tu. Dan saya ambil tindakan bertanya pada senior-senior, pada bos saya tentang pandangan, minta semangat macam mana. Bila saya mendengar pandangan mereka ni, satu hari saya sedar saya tidak boleh menolak peluang ni dan ambil sebagai satu cabaran yang baik untuk diri saya. Dan saya berjanji saya akan cuba untuk menjadi yang terbaik sebagai hakim wanita pertama Mahkamah Tinggi Syariah dekat Malaysia ni. Tahniah Yang Arif Puan ini atas pelantikan tersebut. Itu pengakuan ikhlas dan jujur sangat. Ada juga rasa gementar ya. Tapi saya yakin negara tak salah pilih orang ni, insya-Allah ni. Okey, bagaimana Yang Arif Puan ini untuk kita mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap undang-undang syariah yang mana sebelum ni ramai yang menganggap bahawa undang-undang Islam ni lebih berpihak kepada lelaki dan melayan wanita dengan buruk. Macam mana tu kita nak ubah persepsi ni Yang Arif? Okey, pertamanya bagi saya masyarakat kita berpandangan sebegitu kerana mereka tidak faham apakah sebenarnya kandungan dalam undang-undang syariah itu sendiri dekat negara kita. Jadi saya minta pada masyarakat kita, orang Islam di Malaysia ni terutamanya, baca dulu undang-undang setiap negeri di Malaysia ni, fahami apa hak-hak mereka dalam undang-undang tersebut. Yang saya ingin katakan bahawa sebenarnya undang-undang syariah Malaysia ni antara yang terbaik, di mana kita melindungi hak seorang lelaki, seorang wanita dan kanak-kanak Islam. Dan saya nak bagi contoh sesuatu macam contoh dalam kes poligami lah. Dalam poligami, peruntukan kita dalam undang-undang kita, contoh di Selangor,
Kenapa mahkamah syariah hendakkan seorang lelaki itu mohon poligami di mahkamah? Kita nak tengok kemampuan dia, kelayakan seorang lelaki itu. Adakah dia mampu untuk berpoligami? Dan kita nak jaga kebajikan wanita itu. Dan sekiranya lelaki itu mampu, apakah hak yang perlu wanita itu dapat selepas poligami berlaku? Setiap bulan, hak anak-anak, kediaman, semua dijaga. Giliran bermalam, semua kita akan masukkan dalam perintah. Di mana satu masa nanti, jika suami itu melanggar perintah mahkamah, perempuan wanita ini, isteri ini boleh datang ke mahkamah untuk tuntut balik hak dia. Jadi di sini terjaganya kebajikan dan keadilan untuk wanita itu sendiri. Itu contohlah Puan Rohani. Jadi memang kurang tepatlah kalau kita beranggapan bahawa undang-undang Islam ni, undang-undang syariah ni lebih berpihak kepada lelaki ya. Okey, setakat ni yang Arif ya, di tahap mana kejenihan persepsi masyarakat dalam melihat bahawa mahkamah syariah ini benar-benar memberi keharmonian dalam kehidupan? Ya Arif. Dalam isu ni Puan Rohani ya, persepsi. Bila kita cakap tentang persepsi, satu masa dulu memang kita katakan mahkamah syariah ini dikatakan sebagai mahkamah second class. Lambat prosesnya. Tapi zaman sekarang kita dapat lihat peningkatan pendaftaran kes-kes baru. Bila berlakunya peningkatan kes-kes baru di mahkamah, kita boleh faham bahawa masyarakat kita telah sedar tentang kewujudan mahkamah syariah dan mereka boleh tuntut hak mereka di mahkamah syariah. Puan Rohani sebut keharmonian dalam kehidupan. Maknanya mereka nak capai ketenangan, kedamaian dalam hidup mereka. Bila contohnya suatu pasangan suami isteri bercerai, mereka akan menghadapi banyak konflik tentang harta, hak jagaan anak. Jadi kat mana mereka dapat penyelesaian untuk masalah mereka ini? Jika mereka tidak dapat solution atau penyelesaian cara baik, mereka kena datang ke mahkamah untuk mendapatkan satu perintah daripada mahkamah syariah. Dan saya percaya jika dengan adanya perintah tersebut dikeluarkan setelah melalui perbincangan atau perbicaraan, mereka akan dapat satu perintah yang mereka akan patuh, di mana kedua-dua pasangan ni, suami isteri, ibu bapa akan puas hati insya-Allah keputusan mahkamah tersebut dan dia akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sebelum ni. Jadi situ persepsi mereka akan persepsi masyarakat akan lebih baik sekarang ni. Mengharmonikan kehidupan mereka yang akan datang. Sebab jika Puan Rohani, jika mereka tak puas hati dengan keputusan mahkamah, mereka sendiri peluang untuk merayu pada peringkat yang lebih tinggi. Contohnya. Okey, macam mana pula dengan reaksi daripada masyarakat kan apabila pergi ke mahkamah, macam tadi yang Arif pun ini mengatakan bahawa dulu perspektif memang agak negatif terhadap mahkamah syariah, lambat kan, jadi bila bertahun-tahun kalau kes yang dibawa ke mahkamah tu kan bilalah nak selesainya kan. Jadi sekarang ni saya yakin pengurusan lebih cekap kan, nak pula kalau yang duduk di mahkamah tu sebagai hakim tu puan ini seorang wanita kan, jadi mungkin wanita rasa nasib mereka lebih terbela kan. Jadi setakat ni macam mana agaknya wanita-wanita yang membawa kesnya ke mahkamah, bagaimana puan ini melihat perkara ini? Okey, pertama saya katakan di sini kesedaran masyarakat kita. Dengan mahkamah syariah sendiri yang telah menjalankan banyak penambahbaikan dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan tahap keperkhidmatan kita pada masyarakat. Di mana kes-kes kalau cerai pun kita ada fast track. Maknanya jika pasangan itu setuju untuk bercerai secara baik, dan masa 6 jam, kurang 6 jam kita boleh selesaikan kes perceraian tersebut dan keluarkan perintah pada waktu yang sama. 6 jam saja Puan Rohani. 6 jam? Contohlah, 6 jam bukannya satu hari, 6 jam saja. Jika kes-kes perbicaraan, sebelum setiap kes daftar ke mahkamah, mereka akan melalui proses suluh dulu. Suluh ni perbincangan cara baik pada pihak. Apa yang lalui pada perbicaraan lagi. Sekiranya pihak-pihak ni boleh berbincang secara baik di hadapan pegawai kami, mereka boleh terus rekodkan persetujuan tersebut di hadapan hakim. So tak perlu nak tempuh masa yang panjang untuk perbicaraan. Dan juga pihak-pihak yang mungkin ada isu-isu yang banyak, mereka tak setuju masa suluh, mereka terus pada perbicaraan dan kita cuba sedaya upaya mencapai, kita ada KPI setiap tahun yang kita mesti capai selesaikan kes dengan segera tanpa berlarutan. Kita ada tahap macam tu, kita menjaga kita punya prestasi jabatan untuk masyarakat kita ya Puan Rohani. Okey. Yang Arif, kita nak rehat seketika untuk pusingan pertama ni habis sudah. Kita akan kembali dengan Puan Arif, Yang Arif Puan Indonesia Syariah selepas ini. Jadi para pendengar, para penonton terus setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. InsyaAllah.
Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Untuk yang baru je dengarkan kami menerusi rancangan Wanita Dalam Islam saat ini ataupun ringkasnya WDI. Untuk anda boleh tonton kami secara langsung di Facebook rasmi kami di IKIM FM. Dan kita masih lagi bersama dengan seorang hakim syar'i wanita ni. Bangga rasanya saya bersama dengan Yang Arif Puan Ineshu Syahidah. Baik, Yang Arif, kita nak sambung sembang-sembang kita tentang tajuk Mahkamah Syariah mengharmonikan kehidupan. Ya, memang betul, saya rasa banyak yang positif bila sebut tentang mahkamah syariah ini kan. Macam tadi yang Arif Puan ini sebutkan para pendengar, para penonton bahawa secepat 6 jam sesuatu kes itu boleh diselesaikan ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin ramai juga yang tertanya-tanya ni yang Arif, dari segi memudahkan urusan, dari segi membuat keputusan untuk kes-kes yang dibawa ke mahkamah syariah, ada beza tak ni Yang Arif antara lelaki dengan perempuan? Ke sama je mereka ni? Yang Arif, silakan. Okey, pertamanya sebelum saya nyatakan 6 jam tadi itu adalah proses perceraian secara persetujuan bersama. Jika pasangan bersetuju bersama, mereka akan dapat selesaikan dalam masa tempoh 6 jam. Okey, tapi kalau kes lain tu bukan kes lain lah. Itu khusus untuk kes perceraian secara baik. Okey, bagi soalan Puan Rohani tadi, hakim-hakim mahkamah syariah, kita memang berpegang pada undang-undang, kita berpegang kepada saksi-saksi, bukti-bukti yang dikemukakan depan kita. Kita akan berpihak, contohnya saya perempuan, saya tak akan berpihak pada perempuan hanya kerana saya perempuan, tidak. Jika depan saya ni adalah kes tu memang hak, itu untuk seorang lelaki ataupun suami atau seorang bapa, maka dia lebih berhak dapat. Putuskan keputusan tu Puan Rohani dengan berdasarkan pada bukti, fakta dan juga prinsip-prinsip keadilan tu mesti kita jaga. Sebab bila kita ada tanggungjawab, kita nak menjawab pada Allah nanti. Ya. Saya katakan Puan Rohani. Okey, saya difahamkan bila saya mengkaji sedikit latar belakang Yang Arif ya. Saya dapat tahu bahawa Yang Arif Puan ini ni, para pendengar, hebat tak hebatnya mengendalikan lebih 5 pertuduhan kes sehari dan mampu mendengar sehingga 80 kes seminggu. Jadi bagaimana Yang Arif Puan Nini dapat melakukannya? Nak bagi masa dengan anak-anak dan keluarga lagi dengan kes yang banyak di mahkamah ni. Yang Arif mungkin boleh kongsi ni. Okey, pertamanya Puan, 5 pertuduhan adalah kes-kes jenayah. Di mana boleh katakan bukan 5 pertuduhan tu untuk seminggu lah. Ada masa 5 pertuduhan dalam sehari dan kadang ada satu saja sehari. Dia depends on kes lah. Tapi dalam kes 80 kes tu adalah kes civil, kes mal, di mana selalunya majoriti purata adalah satu hari 20 kes. Dan saya bahagikan Puan Rohani 8 kes untuk bicara. Dan selebih itu adalah sebutan sahaja. That means saya atur masa tu, mula kita masuk pukul 9, kita sebutan dulu. And start 9.30 hingga petang kita akan dengar kes untuk bicara. Dan saya memang prinsip saya Puan Rohani, saya tak bawa kes saya balik rumah. Setakat ni saya tak pernah lagi saya bawa file kes saya balik ke rumah. Alhamdulillah. Jadi kerja saya hakim adalah hakim di pejabat sahaja dan saya adalah seorang ibu dan isteri di rumah. InsyaAllah. Begitu. Sibuk macam mana pun tapi Allah bisa tegal biasa ya Puan Nini. Alhamdulillah. Walaupun banyak kes yang harus dikendalikan oleh Yang Arif Puan Nini, tapi berjaya disusun atur masa tu dengan sebaik mungkin. Dan anak-anak suami tak pernah tanyalah kan bawa apa tu kan. File mahkamah tak pernah pun Puan Nini beri jawapan macam tu pada keluarga, pada anak-anak. Tak ada sebab tak pernah bawa pun. Saya Alhamdulillah sangat cekap Yang Arif Nini mengendalikan kes. Okey. Apa katnya falsafah hidup Yang Arif Puan ini? Jika boleh dikongsikan, yelah boleh berjaya sampai setahap ini, apa falsafah hidupnya kalau ada? Okey. Saya pegang satu falsafah Puan Rohani. Falsafah hidup ni saya pegang dari saya kecil lagi. Saya pegang prinsip hidup saya ni, bahawa bagi saya akan buat apa yang saya rasa betul. Saya tak kisah apa orang lain kata. Tak kisahlah dia nak kata apa pun kat saya. Kalau saya rasa benda tu betul, saya akan buat. Di mana benda tu tidak akan beri mudarat pada orang lain dan tidak menyebabkan Allah marah pada saya. Itu je saya pegang. Itu memang prinsip yang saya pegang pada saya kecil lagi. Sebab kadang macam saya share lah, sebab saya dilahirkan dalam keadaan banyak dugaan kan. Jadi macam saya pun physically banyak-banyak benda hidup, harungan hidup ni. Jadi banyaklah kata-kata negatif tepi telinga kita ni. Dan kalau kita hidup nak bergantung pada kata orang, kita. So kita set goal kita, matlamat kita nak jadi apa, nak kita hidup ni kita nak apa, kita tuju pada matlamat kita. Selagi mana benda tu betul, Allah redha dengan kita, insya-Allah.
abaikan yang negatif tu. Kita tak akan ke mana. Sebab yang menentukan kejayaan kita, diri kita sendiri, Puan Rohani. Jadi usah peduli cakap-cakap orang. Kalau kita terlalu fikirkan ya Arif, nak bernafas pun terhenti ya. Betul. Saya. Kalau ikut kata orang, kita pakai sebaju kita pun salah. Ha Semua salah. Tudung salah ah. kan? Abaikan. Abaikan. Yang penting capai matlamat kita Ha, dan benda tu betul asalkan ia tidak menyalahi undang-undang yang telah Allah tetapkan. betul. Saya. Okey, saya kira memegang kasut besar ya dalam negara antaranya lah ya memegang jawatan sebagai hakim syar'i itu memang sangat hebat pada saya. Jadi apa lagi yang Arif nak capai dalam hidup ni? Apa lagi? Ramai nak tolong aminkan ni. Okey, Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah kerana Allah telah kurniakan saya satu posisi yang tinggi pada masa sekarang. Mhm. Saya saya tahu hikmahnya Allah nak jadikan saya seorang insan yang lebih kuat. Di mana dia melatih saya menjadi seorang yang tabah. Mhm. Sebenarnya saya tidak letakkan satu matlamat hidup saya yang terlalu tinggi, Puan Rohani. Saya. Bagi saya pencapaian saya nak target hidup saya nak berkhidmat pada dalam Islam, pada masyarakat kita dan Alhamdulillah dalam jurusan syariah ni, dalam undunan syariah ni, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memberikan khidmat diri, pandangan, idea untuk membangunkan lagi pembangunan mahkamah syariah, undunan syariah dekat negara kita insya-Allah. Itu je Puan Rohani. Okey. Mungkin yang Arif pun ini boleh berikan inspirasi kepada para wanita khususnya dan masyarakat amnya dalam hidup ni secara umumnya. Apa inspirasi yang boleh diberikan ni? Sebab Puan Nini ni jangan tak tahu para pendengar antara 13 wanita dari Asia yang diiktiraf oleh pihak BBC. Jadi apa inspirasi yang yang Arif boleh kongsikan kepada kita? Okey, pertama saya nak berikan khusus pada wanita terlebih dahulu. Okey, puan-puan, jadikanlah diri puan-puan umpama sebutir mutiara yang kukuh, yang cantik, yang berharga, yang bernilai. Ya, puan-puan yang berhak menentukan siapakah puan nak jadi. Pastikan kebahagiaan wujud dalam hidup puan-puan. Jika ada sesuatu yang menghalang kebahagiaan untuk sampai ke diri puan, puan boleh bertindak untuk mengenepikan perkara tersebut untuk mencapai kebahagiaan untuk diri puan. Jadikanlah diri puan-puan seorang isteri, seorang anak, seorang ibu yang dihargai dan disayangi oleh pasangan, anak dan ibu bapa kita insya-Allah. Itu untuk wanita ya Puan Rohani ya. Okey, yang keduanya saya nak umum pada masyarakat kita keseluruhannya. Dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, kita faham kita semua akan terkesan dengan macam-macam permasalahan. Sama ada masalah ekonomi terutama yang terjejas. Bila masalah ekonomi terjejas, ia akan mendatangkan permasalahan lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jika berhadapan dengan masalah pada masa kini, jangan bertindak dengan cara pendek, jangan bertindak terburu-buru. Duduk, berbincang dengan pasangan atau keluarga, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil dan pilihkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi. Hargai diri tuan-tuan puan-puan sebab kita hidup di dunia hanya sekali. Pastikan hidup kita ni berkat, penuh, bersedia untuk menghadap Allah kelak insya-Allah. Tu kata-kata yang sangat memberi makna tu. Jadi moga-moga dapat kita pegangnya sebagai satu inspirasi, sebagai satu panduan semangat untuk berjaya macam mana seperti mana yang Arif Puan ini. Tak kira untuk lelaki dan wanita ya. Ya, tak kira. Kita nak lihat sekali lagi ni ya Arif dan juga para pendengar, para penonton, kita akan kembali untuk pusingan ketiga. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. InsyaAllah. Sukar untuk mendapatkan
untuk para pendengar, apa agaknya untuk mereka pun dapatkan semangat yang tinggi untuk mengarungi apa jua cabaran seperti mana yang Arif? Boleh ke yang Arif? Boleh. Saya bagi Teladanilah wahai siapakah yang akan membantu kita pada masa kita akan macam tercari-cari siapakah yang boleh membantu kita. Dan pada masa tu yang penting masa tu ialah kita kena kuat dalaman. Ya. Tu sebab kalau saya mendidik diri saya ajar diri saya walaupun Sekarang yang Arif ya, dia ke depan baru kita tahu oh ini sebabnya. Kita pun nak sampai ke penghujungnya ni, mungkin apa kata-kata akhir daripada yang Arif kepada kami semua ni, yang Arif? Okey, boleh saya pesankan kepada tuan-tuan, puan-puan semua dan diri saya sendiri dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam dekat masyarakat dekat Malaysia ni, jika ada permasalahan rumah tangga, keluarga, cari pandangan nasihat orang yang betul di tempat yang betul dan pergi tempat yang betul. Contohnya macam sekarang ni, tuan-tuan boleh pergi ke Jabatan Agama, ke Mahkamah Syariah. Kan bantuan yang sewajarnya. Ya, jangan mendiam diri atau mengurung diri, simpan masalah seorang-seorang. Jangan biarkan diri tuan-tuan terseksa dengan masalah yang dihadapi sedangkan permasalahan tersebut boleh diselesaikan dengan cara baik. Itu pesanan saya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kedua, sebagai sesama umat Islam, sesama kita hadapi perjalanan hidup kita dengan redha, dengan segala ujian Allah dan percaya segala tersebut ada balasan Allah di akhirat kelak insya-Allah. Setiap perkara ada balasan baik dan buruknya. Jadi usahakan dunia yang hidup sekali ni je, tak ada kali kedua kan yang Arif. Usahakan dengan sehabis baik insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada yang Arif Puan Nini Syusyadah Samsudin, seorang hakim syar'i yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita berkongsi inspirasi walaupun tak lama mana kita bersama dengan Arif, tetapi saya kira apa yang dikongsikan sepanjang hampir 30 minit ini benar-benar memberi kesan dan dapat memberi inspirasi buat saya dan juga semua para pendengar. Terima kasih banyak-banyak yang Arif. InsyaAllah kita bersua lagi di lain waktu dan lain ketika. InsyaAllah Tuan Rani, terima kasih juga Aikim kerana menjemput saya dalam WDI ini. Sama-sama dan saya doakan moga yang Arif terus maju jaya di masa mendatang. InsyaAllah. Assalamualaikum ya Arif. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda, sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.